Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Tular di media sosial mengaitkan langkah Dubai dengan seorang atau beberapa nama, yaitu Tun. Akhirnya ramai yang coba meneka. Konon mereka Mahathir terlibat dengan langkah Dubai. Ada yang mengaitkan Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan langkah Dubai dengan beberapa alasan. Namun akhirnya di Malaysia kini dilaporkan orang kuat Mahathir akhirnya menafikan Mahathir terlibat di sebalik langkah Dubai. Jadi dengan kata lain, Mahathir menurut orang kuatnya tidak terlibat sama sekali dengan langkah Dubai. Tapi ramai netizen sehingga ke waktu ini masih lagi menolak dan masih lagi tidak dapat menerima penjelasan daripada orang kuat Mahathir ini yang menafikan Mahathir terlibat dalam langkah Dubai, kerana ada yang benar-benar percaya ada penglibatan Tun di dalam langkah Dubai. Bagaimana pula dengan anda? Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad tidak terbabit dengan langkah Dubai yang tidak wujud, kata orang kuatnya Khairuddin Abu Hassan. Pengerusi mobilisasi Sekretariat Proklamasi Orang Melayu itu berkata, pihaknya tidak tahu menahu mengenai langkah Dubai. Sebaliknya, Khairuddin mendakwa langkah Dubai dicipta oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Dan untuk maklumat anda semua, bagi menafikan dakwaan Khairuddin bahawa langkah Dubai ciptaan Zahid Hamidi, kita nak bagi tahu bahawa pendedahan awal tentang langkah Dubai bukan dibuat oleh Ahmad Zahid Hamidi, tetapi oleh JCOM. Sesungguhnya kami tidak tahu mengenahu tentang langkah Dubai, kata Khairuddin, yang pada hakikatnya tidak pernah wujud tetapi diciptakan demi agenda politik Presiden UMNO, kata beliau. Walau bagaimanapun, apa yang didedahkan oleh Lokman Adam beberapa hari atau waktu yang lepas, beliau kata memang betul ada langkah Dubai dan sudah ada yang mau sampai ke sana, tapi tak jadi pula kerana sudah mula takut, kerana sudah tahu langkah mereka, perbuatan dan rancangan mereka telah pun dihidu oleh kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional. Pandai juga takut kan? Tiba-tiba pandai juga rupanya takut. Seterusnya, kata Khairuddin, bagaimana nak tuduh kononnya Tun Mahathir terlibat dengan langkah Dubai, di mana perkara tersebut tidak pernah wujud, kata beliau. Yang mau kita dengar sebenarnya ialah bukan penafian daripada Khairuddin, tetapi penafian sendiri daripada Tun Mahathir Mohamad. Dan juga yang menjadi penantian ialah apabila Tun Daim juga disebut-sebut kononnya oleh Lokman Adam, kononnya turut disebut dalam isu langkah Dubai. Jadi adakah itu benar? Langkah Dubai adalah satu imajinasi yang liar yang berbentuk ilusi tanpa asas kebenaran, kata Khairuddin. Ini semua cerita dongeng yang direka, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat anda tentang isu kali ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saya mulakan ulasan kali ini dengan kata saya tak percaya dengan pendedahan Khairuddin ini. Apabila beliau kata langkah Dubai adalah ciptaan Zahid. Itu yang Khairuddin kata. Siapa Khairuddin? Orang yang rapat dengan Tun Mahathir Mohamad. Beliau mendakwa langkah Dubai adalah ciptaan Zahid. Pada pendapat saya, dakwaan itu adalah dakwaan yang tidak benar sama sekali. Apa tujuan Zahid mahu mencipta langkah Dubai tersebut? Tiada apa-apa faedah untuk Zahid Hamidi.
Karena Zahid Hamidi sudah bergelar timbalan Perdana Menteri. Kalaulah ciptaan Zahid Hamidi, apalagi yang dia nakkan selepas itu. Itulah yang coba kita fikirkan. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad tidak terbabit dengan langkah Dubai yang tidak wujud, kata orang kuatnya, yaitu Khairuddin Abu Hassan. Pengerusi mobilisasi Sekretariat Proklamasi Orang Melayu itu berkata, pihaknya tidak tahu-menahu mengenai langkah Dubai yang didakwanya dicipta oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Sesungguhnya kami tidak tahu-menahu tentang langkah Dubai, kata beliau, yang pada hakikatnya tidak pernah wujud tetapi diciptakan demi agenda politik Presiden UMNO, kata Khairuddin. Bagaimana nak tuduh kononnya Tun Mahathir terlibat dengan langkah Dubai, di mana perkara tersebut tidak pernah wujud, kata beliau. Namun, kata satu laporan yang baru kita baca sebentar tadi, memang ada bukti bahwa langkah Dubai memang pernah coba digerakkan, tetapi karena perasaan takut dan sudah terhidu, kata Luqman Nur Adam, maka mereka sendiri menarik diri dan tidak jadilah pula, dan macam-macam alasanlah pula langkah Dubai tidak dibuat karena sudah dapat dihidu. Itu Luqman Adam kata. Saudara-saudara sekalian, kata Khairuddin, langkah Dubai adalah satu imajinasi liar yang berbentuk ilusi tanpa asas kebenaran. Kata beliau, ini semua cerita dongeng yang direka untuk memulihkan kekuatan kedudukan Presiden UMNO semata-mata, katanya kepada Malaysia Kini hari ini. Khairuddin diminta mengulas mengenai dakwaan pihak tertentu yang mengaitkan Dr. Mahathir dengan gerakan menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Semalam, Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan memang wujud gerakan mahu menjatuhkan kerajaan yang digelar langkah Dubai seperti yang dilaporkan beberapa hari lalu. Untuk nota, langkah Dubai ini telah didedahkan oleh JCOM. Jadi kalau nak kata ciptaan Zahid adalah sesuatu yang tidak betul. Khairuddin dakwa langkah Dubai ciptaan Zahid. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau nak kata, ulang sekali lagi, kalau nak kata langkah Dubai adalah ciptaan Zahid, itu adalah sesuatu yang tidak betul, kerana langkah Dubai telah didedahkan oleh JCOM dan bukan Zahid Hamidi. Itu sebabnya banyak ulasan hari ini mencadangkan JCOM cepat-cepat dibubar kerana kata mereka JCOM tidak berfungsi seperti yang dikehendaki. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, ikuti terus ulasan selepas ini, share video ini. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ada orang tanya dalam ruangan komen sebentar tadi, siapa yang menggagalkan langkah Dubai? Ini akhirnya jawaban telah terbongkar. Akhirnya mereka ataupun orang yang bertanggung jawab menggagalkan langkah Dubai. Tak sangka sama sekali ini pribadi yang telah menggagalkan langkah Dubai. Meskipun pelbagai andaian, ramalan dan spekulasi mengatakan orang sipulan terlibat di dalam langkah Dubai ini, dan ada juga yang mengatakan bahwa orang inilah yang telah menggerakkan langkah Dubai, pengkhianat inilah yang telah memulakan langkah Dubai dan sebagainya. Tapi yang menjadi persoalan netizen juga ialah siapa yang menggagalkan langkah Dubai. Akhirnya ini jawabannya, mereka sendiri yang gagalkan langkah Dubai. Dipetik daripada myKMU.net, rupa-rupanya langkah Dubai digagalkan oleh mereka sendiri. Siapa mereka itu? Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mendedahkan gerakan menjatuhkan kerajaan yang digelar langkah Dubai seperti dilaporkan beberapa hari lalu digagalkan sendiri oleh kumpulan-kumpulan tersebut.
Jadi rupa-rupanya bukan Anwar Ibrahim, bukan Zahid Hamidi, bukan Pakatan Harapan, bukan Barisan Nasional, tapi yang menggagalkan langkah Dubai itu sendiri ialah kumpulan-kumpulan itu tersebut. Walau bagaimanapun enggan mendedahkan mana-mana nama, Timbalan Perdana Menteri berkata, tiada penglibatan daripada ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional dalam usaha menjatuhkan kerajaan itu. Saya fikir mereka, yaitu Gerakan Langkah Dubai, berusaha, tetapi satu usaha yang mereka yang gagalkan, kata beliau. Katanya menjawab pertanyaan media mengenai wujud gerakan baharu untuk menjatuhkan kerajaan di sini hari ini. Minggu lalu timbul desas-desus mengenai langkah Dubai yang didakwa digerakkan oleh pemimpin parti pembangkang, termasuk wakil tertentu kerajaan, dengan matlamat untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cubaan didakwa itu didedahkan Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Komuniti Jabatan Komunikasi Komuniti JEKOM, Datuk Ismail Yusof. Selain pemimpin pembangkang, langkah Dubai didakwa turut disertai tokoh politik veteran berpengaruh, berpangkat tun yang bersekongkol dengan pembangkang, termasuk dituduh menggunakan sumber asing untuk menggulingkan pentadbiran Anwar. Bagaimanapun, beberapa pemimpin Perikatan Nasional PN telah menafikan bahwa wujudnya rancangan seumpama itu. Dipetik daripada mykmu.net. Jadi, saudara-saudara sekalian, kini terjawab siapa dalang yang telah menggagalkan langkah Dubai tersebut. Akhirnya Zahid mendedahkan sendiri bahawa yang menggagalkan langkah Dubai itu ialah mereka sendiri dan kumpulan-kumpulan itu sendiri. Cuba tumbangkan tapi tak berani dan tidak jadi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe dan share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang hangat pada malam ini ialah laporan atau ulasan tentang keberanian, ketegasan, dan juga tindakan Mahathir berbaik semula dengan musuh politik beliau. Ada orang mengatakan bahawa tindakan Tun Mahathir berbuat sedemikian adalah tindakan yang meludah ke langit kena muka sendiri, kata mereka. Ada juga yang menggelar tindakan Tun Mahathir berbaik dengan musuh politik adalah tindakan terdesak. Ada juga yang menggelar tindakan Mahathir berbaik dengan musuh politik adalah tindakan yang tak tahu malu, kata mereka lagi. Ini kerana, kata mereka, apabila sudah terdesak, apapun sanggup dilakukan oleh sesiapa sahaja, kata mereka. Apa pendapat Anda tentang isu dan ulasan Mahathir berbaik dengan musuh politik? Ditulis oleh Norman Rezwan di Harapan Daily. Siapa yang mengikuti sejarah politik Mahathir akan tahu beliau adalah politikus paling licik dalam sejarah politik negara menurut laporan ini. Politiknya sejak era 60-an sehingga sekarang masih menggunakan kaedah, teknik dan pendekatan yang sama. Kaedah dan pendekatannya sama, yaitu berbaik dengan musuh politik, yaitu Tengku Razali, berbaik dengan musuh politik yang pernah diaibkan Anwar Ibrahim, berbaik dengan musuh politik yang dikafirkan PAS, dan berbaik dengan musuh politik yang dibenci, yaitu DAP. Satu lagi teknik pecah dan perintah seperti yang dilakukan di Sabah hingga Parti Bangsa Dusun Kadazan berpecah. Seperti kata Ismail Sabri suatu ketika dahulu, Mahathirlah punca orang Melayu berpecah. Mahathirlah wujudnya S46, semangat 46, PKR, bersatu dan pejuang. Maka beliau wujudkan perpecahan kepada orang Melayu yang dibuai mimpi oleh permainan politik agar orang Melayu tidak bersatu.
Mahathir bolehlah dianggap sebagai serial politik assassination dengan mematikan musuh politiknya. Tunku Abdul Rahman, Tun Hussein On, Tun Musa Hitam, Tengku Razali Razali, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tun Abdullah Badawi, dan Datuk Seri Najib adalah antara mangsanya. Musuh-musuh politiknya ini yang tidak dikehendaki atau mau dijatuhkan karier politiknya akan diwujudkan pelbagai cerita untuk menanam kebencian ahli dan rakyat. Sekarang beliau bersama PAS. PAS sebenarnya adalah mangsa terbaru. PAS lupa begitu ramai tokoh politik UMNO yang dikain-kapankan oleh Mahathir kerana kepentingan pribadinya. PAS mudah lupa apa yang dikatakan oleh Mahathir. Inilah perbuatan PAS yang tidak boleh dimaafkan kerana sebelum tertubuhnya parti ini, orang Melayu tidak berpecah kerana agama. Perpecahan ini jugalah yang melemahkan orang Melayu sehingga PAS terpaksa meminta pertolongan orang kafir. Mahathir licik. Dia bersama PH dirinya konon memperjuangkan melawan perasuah. Perkembangan mutakhir ini kabarnya beliau bersama Tun Daim dikaitkan dengan skandal berbilion wang rakyat. Mahathir tuduh PAS punca Melayu berpecah, sedangkan beliau yang membuat orang Melayu berpecah. Play victim Mahathir memang mudah dibaca kepada mereka yang analytical mengikuti perjalanan politiknya. Mahathir juga saya anggap sebagai Machiavelli politik. Beliau akan pastikan matlamat menghalalkan cara, tipu muslihat, licik, dan dusta. Ketiga, teras fatwa yang dikemukakan dalam teori politik Machiavelli ini digabungkan dengan penggunaan kekejaman dan kekuatan. Disebabkan itu, Mahathir dulu dikenali sebagai Maha Firaun atau Maha Zalim oleh rakyat Malaysia. Musuh politiknya bukan saja hilang jawatan, tetapi akan dipenjarakan di bawah ISA ketika itu. Saudara-saudara sekalian, Anda boleh merujuk laporan ini di Harapan Daily yang mana telah diterbitkan pada Januari 3, 2024 dan ditulis oleh Norman Razwan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Dipetik daripada Harapan Daily mengejutkan kita semua. Benarkah PN yang atur langkah Dubai untuk mengelakkan jadi kluster mahkamah? Ini menjadi sesuatu yang panas dan penuh kontroversi. Kerana persoalannya ialah, benarkah Perikatan Nasional sengaja mengatur langkah Dubai kerana mahu cuba mengelak jadi kluster mahkamah atau takut untuk dibicarakan di mahkamah? Dengan cuba menjatuhkan kerajaan, mereka tidak sempat masuk dalam kluster mahkamah. Itu persoalan besar yang dipetik daripada Harapan Daily. Menurut laporan ini, langkah Dubai yang didakwa diatur sebagian besar pemimpin blok pembangkang bagi menggulingkan kerajaan dipercayai dilakukan bagi mengelak dari menjadi kluster mahkamah. Pengarah Komunikasi UMNO Datuk Lokman Nur Adam berkata, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi selaku Timbalan Perdana Menteri mengetahui setiap pergerakan mereka, termasuk ketika mereka berada di Dubai untuk perancangan Tebu Katap. Dakwanya, ada sebahagian pemimpin yang tidak berani meneruskan rancangan tersebut selepas perbuatan mereka dihidu dan terbongkar. Setiap pergerakan mereka kita tahu, kata beliau. Siapa yang menghadiri perjumpaan, siapa yang peringkat awal nak pergi, selepas itu bila benda dah kecoh, tak berani pergi. Macam-macam, kata Lokman Adam. Sudah pastilah Presiden UMNO yang juga Timbalan Perdana Menteri tahu tentang apa yang berlaku. Jadi, memang seperti mana yang diungkapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Ahmad Zahid Hamidi, memang ada langkah Dubai dan memang ada usaha untuk menarik ahli-ahli parlimen kita untuk bersama dengan mereka, yaitu Perikatan Nasional.
Dalam usaha ini dilakukan bukan saja oleh mereka yang berada di dalam politik, tetapi turut melibatkan mereka yang takut menjadi kluster mahkamah ataupun sudah jadi kluster mahkamah, takut nak ke penjara Sungai Buloh ataupun ke penjara Kajang, katanya dalam satu video. Saudara-saudara sekalian, media melaporkan langkah Dubai didakwa didalangi Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tun Daim Zainuddin. Daim yang sedang disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana rasuah dan pengubahan wang haram dikatakan sanggup membelanjakan ratusan juta ringgit untuk membeli ahli parlimen kerajaan. Namun Lokman berkata, biarpun Daim mempunyai kekuatan keuangan yang luar biasa, beliau tidak akan mampu menumbangkan kerajaan dan membentuk kerajaan baru. Kerajaan baru tidak mungkin dapat dibentuk tanpa perkenan yang di-Pertuan Agong dan tanpa perkenan ketua-ketua parti yang akan memutuskan secara en blok parti mereka mahu menyokong siapa sebagai Perdana Menteri. Dua perkara ini dah tentu tidak mungkin akan berlaku. Ada usaha cuba buat kacau je. Usaha tarik ahli parlimen memang tak boleh, katanya, sambil menambah bahawa dakwaan Daim belanja sehingga RM750 juta ringgit untuk membeli wakil rakyat kerajaan adalah tidak logik. Ingat apa kata beliau, Daim nak belanjakan duit dia sesuka hati dia macam tu. Dia nak belanja mestilah ada end result dia. Orang takkan mengeluarkan modal untuk sesebuah perniagaan kalau dia tahu tak berjaya, kata Lokman. Kalau duit asyik keluar beli ahli parlimen, kerajaan tumbang tapi tak boleh dibentuk kerajaan baru yang boleh memastikan dia selamat daripada menjadi kluster mahkamah, buat apa dia bayar, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang panas, berani, luar biasa daripada Lokman Nur Adam. Sejauh mana kebenarannya terpulang pada anda, sejauh mana kebenarannya kita lihat nanti. Apa pula pendapat kamu? Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini.